Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Ini berita terbaru yang kita terima sebagai dalam industri kenderaan e-hailing di Malaysia. Kita ada satu company yang baru di set up oleh AirAsia. So Mr. Tony Fernandez telah launch satu company AirAsia Ride, di mana syarikat pengangkutan e-hailing yang terbaru. Kita tengok apa yang membezakan dia dengan Grab. Saya ambil petikan daripada Soya Cincau punya laporan daripada Alexander Wong bertarikh 24 Ogos 2021 jam 2.44 petang. Alright, credit to Mr. Alexander Wong. So perkara pertama sekali, AirAsia has finally launched its e-hailing service called AirAsia Ride. So yang di offer dekat AirAsia Super Apps, anda boleh lihat kat sini. So passenger can select their drivers. So actually Pick a Ride ni tidak banyak beza dengan Grab Car, sebab Grab Car pun memang dah ada Just Grab, Taxi Grab, Six Seater. Lepas tu kita ada sebelum ni Premium kan. So yang apa yang ada yang dekat sini, All Star, Any Ride, Compact, Taxi, Six Seater daripada AirAsia Ride ni pun ada juga dekat Grab Car. So kita pergi ke next punya ciri-ciri dia. Data analytics for greater efficiency. So ini apa yang menarik dekat sini. Satu lagi, lady drivers. So maknanya penumpang wanita boleh memilih untuk driver wanita. Okay, so rasanya Grab pun ada dekat driver wanita, cuma untuk spesifik kan penumpang rider wanita untuk memilih driver wanita tu mungkin tak ada lagi ciri-ciri itu dalam driver dalam Grab punya apps. So maknanya from flight to ride, antara keistimewaan dia, so siapa-siapa yang menggunakan perkhidmatan AirAsia maknanya fly, semasa booking untuk flight tu, mereka boleh memilih untuk terus masukkan sekali tempahan kenderaan daripada rumah mereka untuk menuju ke airport, dan seterusnya bila mereka balik, mereka boleh tempah terus dengan tiket penerbangan tersebut, satu package sekali dengan pengangkutan e-hailing melalui AirAsia Ride daripada airport ke rumah mereka. Itu kelebihan diorang lah. Harga tidak dibicarakan, cuma setakat ini itu saja. Seperti mana yang anda lihat. Seterusnya kita pergi, it was the trip, we optimize driver time. Maknanya itulah, so masa KLIA biasanya masalah Grab tempoh menunggu bila kita drop off passenger yang dari KL untuk ke KLIA, dan daripada KLIA kita nak dapatkan booking untuk balik ke KL ataupun ke mana-mana destinasi, nak tunggu tu perlu ada angka giliran yang perlu menunggu di satu tempat khas yang dekat landslide, dengan ada lagi satu tempat tu, saya lupa nama tempat tu, nanti kan saya masukkan dalam ni. Okay, so maknanya masa menunggu untuk driver AirAsia Ride, mereka tak tunggu lama lah. Dan seterusnya
Lower fees for driver. So okay, 15% saja dia ambil daripada harga tambang. So commission dia ambil 15%, 85% kepada driver. So kalau otai-otai Grab yang lama-lama pun sebenarnya 15% juga. Cuma yang baru-baru je itu hari Grab driver commission dia ambil 20%. So yang lama punya driver untuk Grab memang 15% dia ambil. Sama-sama lah. Cuma untuk driver baru 15% ni kira daripada 100 punya tambang dapatlah RM85. Okay, itu 5% lah beza. Dan no penalty for rejecting jobs. Ini menarik Awal-awal Grab dulu masa saya tahun 2017 mula, memang tak ada penalty pun. Masa tu cuma nak jaga AR, acceptance rate. Nak kena jaga AR tu. Jangan sampai berapa persen. Hatta dulu masa mula-mula Grab, kita boleh selang-seli. Minggu ni jaga AR, minggu depan tak jaga AR. So kadang-kadang minggu jaga AR tu memang kena ambil je lah bila masuk job. Minggu tak jaga AR, kita boleh sampai berapa persen turun sampai 5%. Okay, so maknanya kita pilih, memang betul-betul pilih job. Kita ambil jenis yang jerung-jerung, yang besar-besar punya je. Yang bilis-bilis ni kita memang tak ambil. Dan yang paling best sekali dulu, kadang-kadang diorang tunggu job untuk airport saja. Job masuk yang biasa-biasa tu memang ignore. Sampailah agaknya passenger dah mula bising dekat Grab, dan mungkin terlalu tunggu. Bila dapat ignore. Tempoh penumpang menunggu untuk dapatkan kereta Grab agak lama, menyebabkan mereka komplain. Dan inilah yang akan berlaku dekat Asia Ride ini nanti. Dengan driver yang baru start dan tak ramai, dikatakan dalam 5,000 orang yang dikatakan dah aktif 5,000 orang. Kita tak tahu betul ke tidak untuk Lembah Kelang saja. Sebab dia mulakan dengan hanya di Lembah Kelang saja. So dekat luar-luar belum ada lagi maknanya Sembilan, Seremban pun saya rasa belum ada lagi. Cuma yang ada dekat KL saja. KL, Lembah Kelang. So Asia Ride akan mengalami perkara yang sama. Dikatakan dekat sini mereka tak nak penalti untuk driver yang rejecting job sebab mereka memilih untuk mengadakan benefit atau more rewards for completing more job. Benda ni Grab dah buat dah dulu. Ingat tak dulu yang kita complete 1 jam 4 trip, kita dapat sekian-sekian punya reward, sekian-sekian punya commission. Grab dah buat dah dulu. So ada setengah-setengah driver pun memilih untuk jaga benda tu. Maknanya mereka kejarkan trips. Ada setengah-setengah tu yang tak kejarkan trip, tapi diorang kejarkan fare. Kalau 4 trip dapat RM50, dengan 1 trip atau 2 trip dah dapat RM70, mana lagi satu kita nak pergi? Kan? So jadi yang mereka yang buat 4 trip dapat RM50, mereka akan dapat tambahan daripada Grab daripada segi insentif kat situ. So perkara yang sama juga Asia Ride ni nak buat. Selamat berjaya. Alright. Okay, next. Dia cakap, so kalau misalnya kata customer will only know if their ride is rejected if the driver cancel halfway due to the unforeseen circumstances. Maknanya kalau sangkut dekat jam. Tapi benda ni pun dalam Grab pun dah ada dah. Memang daripada dulu pun. Kalau misalnya kata yang booking masuk, driver A ignore. Driver A tu paling dekat dengan passenger. Bila driver A ignore, pergi ke driver B. Driver B pun lebih kurang tak jauh sangat daripada passenger. Dia ignore juga, pergi ke C. So tempoh menunggu untuk driver, untuk penumpang itu dapatkan kereta bila semua orang ignore, jadi lama. Itu yang menyebabkan penumpang komplain tu. Itulah dia. Okay. So memang bukan kata driver tu tulis reject, tak. Dia ignore. Dia ignore maknanya memang tak masuk dalam sistem penumpang.
Cuma kalau yang cancel tu maknanya bila penumpang request, booking masuk dekat driver, driver dah accept dan tiba-tiba sangkut jam, dia cancel, memanglah akan terima dekat penumpang. So sama je. Okay, so yang ini lain sikit. So kalau sekarang ini Grab dah ada sistem tips, tapi selepas ride. Okay, passenger boleh tips dekat dekat driver selepas ride. Tapi AirAsia Ride ni dia buat untuk menggalakkan driver terima job, accept job. Dia bagi peluang untuk passenger bagi tip dulu sebelum ride. So antara RM1 hingga RM20. So katalah job RM5, fare RM5, dia bagi tip RM2, so dah RM7. Driver bila dapat benda tu, tengoklah kalau dia nak terima, dia terimalah. Okay, ini beza dia lah. Cuma tip sebelum ride. Biasa tip selepas ride, dia buat tip sebelum ride. Okay, alright, dekat sini dia cakap dia boleh guna kredit, debit card. Ni biasalah, Grab pun dah banyak dah, memang dah guna daripada dulu pun, cash ataupun pakai GrabPay. Slightly cheaper fares. Okay, dia cakap slightly cheaper fare. According to AirAsia, the fare are set to at an average of RM1 per kilometer, excluding toll charge. Memanglah, Grab pun memang toll bayar sendiri oleh passenger. Tapi user can make an advance booking, but a minimum amount of RM20 is required. So kalau nak buat advance booking, fare tu mesti RM20. So kalau nak pergi dan dekat-dekat, fare dalam RM9, RM10 tak boleh buat advance booking. Lepas tu bila dia buat comparison, dia cakap AirAsia Ride slightly cheaper by a couple of ringgit. Contoh Mid Valley ke KLCC, Grab charge RM17 untuk just Grab. Untuk 6 seater RM27. AirAsia Ride dia hanya RM15 untuk compact dan RM23 untuk 6 seater. So beza dalam RM4 kat situ. Lepas tu daripada Sunway Pyramid pergi ke One Utama, kalau dekat Grab RM21, kalau dekat AirAsia RM18. Tapi dia orang tak tengok daripada segi itu, daripada segi kilometer, tapi belum tengok daripada segi timing search kan. Itu pun masa busy masa peak hours, masa search naik tinggi. Dia tak nyatakan, AirAsia tak nyatakan sama ada dia akan menggunakan sistem itu ataupun tidak. Sebab lagi-lagi bila dia tengah tak ada kurang driver kan. So bila dia nak mula tu agak mungkin, kalau dia betul dia ikut kilometer, dia tak ikut punya search, memang untung lah, untung pada passenger. Bila ini bagus dia bila ada competition di kalangan operator. Kalau macam dulu Grab dengan Uber, Grab dengan Uber masa tu bersaing, masa tu memang sedap lah, memang sedap. Masing-masing bagi promotion, insentif apa semua kan. Sekali bila Uber dah tak boleh nak makan, dia Grab makan Uber, monopoli Grab sajalah. Myka pun tak dapat nak compete dengan Grab. So inilah dia, kalau ada competition, yang untung dia siapa? Passenger, pengguna. Boleh pilih. So dekat sini adalah lebih murah katanya lebih murah. Tapi ini kalau dia tak gunakan sistem search. Maknanya search tu maksudnya permintaan banyak, driver kurang. So dekat situ harga akan naik. Harga akan naik. So lepas tu safety, 100% fully vaccinated drivers. Ini Grab baru nak start. Dia baru cari dia punya driver untuk fully vaccinated. Lepas tu mana yang dah memang seharusnya dekat KL pun dah hampir sampai berapa puluh peratus, hampir ke semua dewasa punya population dekat KL Lembah Kelang memang dah fully vaccinated. Alhamdulillah saya pun dah fully vaccinated. So ini one of the yang dia gunakan lah. So 100% memang driver dia fully vaccinated.
Lepas tu driver self testing, yang ni bagus. Dia providekan first self test kit for free untuk driver dia. Wah, baguslah. Untuk driver dia free. Alat ujian testing untuk COVID-19. Lepas tu dia bagi air sanitizer. Lepas tu hand sanitizer dia provide semua. Okey, ni gila bagus untuk driver. Lepas tu rancangan untuk berkembang. Ini dah dia. KL Selangor Ogos 2021 sudah launching. Lepas tu yang ini March 2021 ni dengan ni mungkin dia lambat dah ni kot. Di Oktober, Penang Oktober, Kelantan Disember, Johor pun Disember, Sabah November dia bajet, Sarawak pun November dia bajet. So ini dia punya perancangan lah. At the moment, AirAsia has 5,000 driver registered on its platform. So yang dah ada PSV license, service currently available in Klang Valley. Okay, sekarang Klang Valley dah ada. So 5,000 dan dia ada launch promo code. Ini biasalah dulu bila time-time awal-awal Grab car, kalau setakat ini saja yang AirAsia buat, get RM3 off for your first ride guna promo code ini, RM3 saja. Promo code valid 24 to 30 September. So 24 Ogos sampai 30 September. Dalam 1 bulan lebih je, RM3 untuk first ride. Lepas tu dah tak ada promo. Ini kalau nak bandingkan dengan Grab, Grab lagi gila-gila promo dia dulu. Ingat tak dulu siapa-siapa yang pakai Grab masa awal-awal, 3 trip kadang-kadang RM5 off. Uber, kadang-kadang saya pernah dapat masa saya bawa Uber dulu, budak-budak student dekat UPM selalu guna free ride. Banyak free ride, tapi memang maknanya passenger tak perlu bayar, cuma Grab akan bayar pada kita, akan masukkan dalam kita punya account. Dia punya promo dia sampai macam tu sekali. So ini bukan sikit-sikit, ini banyak free ride. Kadang-kadang saya boleh dapat, kalau macam kata budak-budak student tu main dekat kawasan UPM tu punya campus, 20 sen punya tambang pun saya. Bila student tambang 20 sen, saya cakap tak apalah, simpanlah. Saya ambil mana yang Uber ataupun Grab bayar pada saya. Macam tu sekali itu kalau nak bandingkan promo Grab dengan promo AirAsia. So itu saja yang diberikan dekat sini. Itulah pada pendapat saya. Bagus je bila ada competition untuk satu-satu industri, passenger akan dapat keuntungan. Macam Grab dengan Uber dulu, masa mula-mula fight Grab dengan Uber, sebab saya pun layan dua-dua juga. Memang keuntungan kepada pengguna. Free ride, pergi kejap-kejap free ride, kejap-kejap free ride. Kadang-kadang kita pun yang bawa tu rasa macam sebab saya pun bila masa first buat dulu pun saya pun naik juga, memang ada yang free ride. So alhamdulillah lah. So maknanya ada competition, sebab Grab dah makan Uber, Myka Grab tak nak makan sebab pun tak ada nak saing sangat dengan Grab. Dan Grab semakin expand, dan sekarang AirAsia try nak masuk dalam industri. Bagus, good, cuma akan bersaing dan keuntungan dia pada pengguna. Dan harap-harapnya dekat sini pun dia ada bagi tahu AirAsia tidak akan menghalang dia punya driver untuk memandu atas platform e-hailing operator yang lain. Okay, so maknanya kalau dia bawa AirAsia punya AirAsia Ride, dia tak halang untuk driver bawa Grab juga ataupun bawa Myka juga, dia tak halang. Dan dia cakap digunakan untuk itu, untuk pujuk penumpang-penumpang Grab atau Myka untuk gunakan AirAsia. So itu antara salah satu dia punya yang diberikan kelonggaran lah. So pada pendapat saya, ini satu perkembangan yang baik. Kita bertambah-tambah pilihan kepada pengguna, dan saya harap AirAsia juga akan terus berkembang. Dan siapa yang AirAsia punya driver, all the best to you. Kita sama-sama cari makan.
Mana dah tahu, saya pun nanti kan tertarik untuk jadi pemandu AirAsia Ride. Kita tengok nanti macam mana. Kalau dia bagi insentif untuk driver sekian-sekian achievement, dapat tiket diskaun fly, okey lah kan. Manalah tahu. Okey, itu pendapat saya tentang AirAsia Ride. Okay, all the best to you all. Kita sama-sama cari makan. Semoga industri ini akan terus berkembang, dan memang pandemik ini mengganggu-gugat banyak driver-driver, tapi ujung-ujung ni memang nak kena keluar juga. Cuma saya nak kena selesaikan saya punya dokumentasi. Puspakom dah settle. Cuma lagi kenderaan yang digunakan untuk AirAsia ni dia tak nyatakan kat sini berapa tahun. Biasa, tapi dalam industri e-hailing, kereta baru tahun pertama, tahun kedua tidak perlu saya rasa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kot tidak perlu untuk masuk Puspakom. Kalau salah, tolong siapa-siapa boleh komen kat bawah bagi tahu sama ada tahun 2 tahun pertama tak perlu Puspakom, tahun ketiga kena Puspakom, ataupun 3 tahun pertama tak kena Puspakom, tahun keempat mesti masuk Puspakom. Itu yang saya tak berapa pasti. Antara dua tu lah. Yang pastinya tak boleh lebih 10 tahun. Saya punya sekarang ni masuk tahun terakhir. Ngam-ngam je bulan 8 ni. Alhamdulillah, Puspakom dah lepas. Nanti kan cari insurans. Lepas tu renew Rotek. Lepas tu renew PSV. Alright. Sekian dulu. Stay safe semua. Untuk driver-driver, stay safe. Kayu-kayu juga. Hati-hati memandu. Dan kena extra safe, extra careful. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Abang Aceh, sign out.